Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada topik baru iaitu bab 12. Okey, sukatan kecenderungan memusat. Alright, kita lihat kepada standard pembelajaran. Okey, di akhirnya kamu perlu tahu menentukan mode, mean dan median bagi suatu set data yang tidak terkumpul. Okey, kemudian membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Okey, mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Alright, kemudian kita lihat pada menentukan kelas mode dan mean bagi suatu set data terkumpul, memilih dan menjustifikasikan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai. Okey, memerihalkan taburan satu set data termasuk set data yang mempunyai nilai ekstrim. Itu kita akan bincangkan nanti. Menentukan mode, mean dan median daripada perwakilan data dan mengaplikasikan kefahaman tentang sukatan kecenderungan memusat untuk membuat ramalan, membentuk hujah yang meyakinkan dan membuat kesimpulan. Alright, kita tengok yang pertama, apakah itu mode? Okey, kalau awak lihat pada skrin tersebut, okey, dikatakan bahawa mode bagi suatu set data, okey, ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey, nilai yang paling tinggi kekerapannya itu adalah mode. Okey, jadi kalau awak lihat pada contoh yang saya ambil daripada buku teks ini, okey, dia kata nyatakan mode bagi setiap set data yang berikut. Jadi kalau awak lihat ini untuk A ni, dibagi kamu 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey, so taburan data dia beginilah. Ini adalah, kalau awak lihat ini adalah taburan data tidak terkumpul. Okey, saya ulang balik, taburan data tidak terkumpul. Okey, sebab dia letak begitu je kan. Dia tak ada kelaskan ke apa. Jadi maksudnya ini adalah taburan data tidak terkumpul. Untuk mencari mode, okey, kita akan lihat pada kekerapan yang tertinggi. Jadi kalau awak lihat untuk A tu 4 tu mempunyai kekerapan tertinggi lah kerana dia ada 3. Okey, ada 3, dia muncul sebanyak 3. Jadi kita kata mode dia adalah 4. Untuk B, dia bagi awak M, N, L, M, ni kan. Jadi kalau awak lihat di sini, L tu muncul sebanyak 4. Jadi maka L adalah mode. Okey, kemudian kopi teh, kopi susu, teh susu, teh. Jadi didapati bahawa okey, kopi dan teh mempunyai kekerapan tertinggi. Okey, jadi iaitu 3. Alright. Tetapi kalau awak lihat pada D, okey, 2, 4, 6, 8, 10. Tiada nombor yang berulang. Okey, maka kita katakan ia tiada mode. Alright. Jadi kalau awak lihat di sini, kalau C dengan D ni tadi, C dia share. Kopi dengan T tu mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 3. Okey, jadi kita kata mode tu 2 lah, ada 2 mode. Okey, akan tetapi kalau tiada kekerapan yang muncul, kita akan sebut sebagai tiada mode. Jelas Alright, kemudian kita teruskan. Alright, kita teruskan untuk modul ataupun worksheet yang saya bagi pada kamu. Okey, kalau awak lihat di situ, untuk soalan A itu nyatakan mode bagi set data yang berikut. Okey. Alright, so kalau lihat pada contoh tu, dia kata mode dia kosong lah sebab nombor sifar itu berulang sebanyak 3 kali. Okey, jadi saya rasa yang ni untuk kamu boleh buat lah. Jadi saya tinggalkan soalan 1 ni untuk kamu. Okey, soalan 1 tu kamu buat. Kita lihat kepada nombor 2. MATHMATIKBEST. Jadi kalau awak lihat di situ mana yang banyak lah. Jadi kita dapati T muncul sebanyak 3 kali. Jadi kita kata di situ mode kita adalah huruf T. Okey, huruf T adalah mode kerana ia muncul sebanyak 3 kali. Jadi kalau untuk nombor 3 ni saya tinggalkan untuk kamu cuba buat. Alright, seterusnya
Kalau tadi kita tengok pada mode, okey, sekarang yang term yang kedua adalah kita kena tahu tentang median. Okey, jadi dikatakan bahawa di situ median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, ini untuk taburan data tidak terkumpul lah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap adalah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah yang telah disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Jadinya kalau data kamu tu ada 6 data, maka itu adalah data genap kelas. Jadi bila data genap, maka kita kena dapatkan purata di tengah-tengah. Itu soalan tu kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, kalau data itu ganjil, maksudnya kamu diberi 7 nombor ataupun 9 nombor. Okey, 9 data lah. Jadi ganjil kan, nilai data tu ganjil. Maka kita akan ambil di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Okey, itu kalau data tidak data tidak terkumpul lah. Jadi dia terangkan juga dalam bentuk nombor. Okey. Di mana kalau genap, okey, kita akan ambil n tu lah. N tu adalah jumlah kekerapan. Contoh kalau jumlah kekerapan dia adalah 10, jumlah data tu 10, jadi 10 per 2 tambah dengan 10 per 2 tambah 1. Data itulah data yang keberapa. Okey, begitu juga kalau data itu ganjil, kita akan ambil yang di tengah. Okey, kalau data tu 9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 2. So, kita akan ambil data yang kelima lah. Begitu. Okey, so itu dalam cara mengira data tersebut. So, kita tengok pada soalan. Okey, pada worksheet kamu, okey, dikata kat situ, tentukan median bagi set data yang berikut. Jadi kalau awak lihat pada contoh ini, data ini, okey, adalah data ganjil ke genap? Kita katakan ia adalah data ganjil. Kerana kalau awak lihat di situ, data itu telah disusun mengikut tertib. Okay, pertamanya begitulah. Kalau nak mencari median, kita kena susun dulu data tu mengikut tertib menaik. Dan kalau ia ganjil, maka kita akan ambil yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi kita dapati di situ 3 adalah median. Akan tetapi kalau awak lihat pada yang contoh yang kedua, okey, bila disusun tertib menaik dan bilangan data itu adalah genap. Okey, jadi kita tengok ambil dua nombor yang berada di tengah-tengah. Kemudian kita cari purata lah. Purata tu maksudnya kita tambah dan kita bahagi 2. Jadi kita dapat bagi 2. So kita dapati median bagi data ini adalah 7. Okey. Alright, kita lihat kepada soalan nombor 1 tadi. Ini pertamanya kita kena susun. Okey, susun mengikut tertib menaik. So, kalau kat sini nombor paling kecil adalah apa kelas? 2. Okey, kemudian 3. Kemudian apa lagi? 2 dah, 3 dah. Okey, 4. Okey, kemudian 6, 7, 7. Okey, 1, 2, 3. Apa lagi? Belum. Last. 8. Alright. So, kalau awak lihat di sini, ini dia ada 7 data, maka data itu ganjil. Jadi nombor yang berada di tengah-tengah adalah 6. Okey, so kita kata di situ median adalah 6. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 2 pula, kita akan tengok, kita susun juga seperti tadi mengikut tertib menaik. So, kita mulakan dengan 1. 1 ada 2 data, tulis 2 kali. Kemudian, lepas 1 apa? Yang terdekat, 3. Okey, lepas 3. Okey, kemudian 4. Okey, kemudian 5 tak ada, 6. Okey, kemudian 7. Kemudian 9 ada 2.
Okey, jadi kalau lihat di sini, dia ada berapa data kelas? Ada 8 data. Bila 8 data, data itu ganjil. Jadi bila data itu, data itu genap. Bila data genap, kita akan ambil dua nombor yang di tengah. So, kita dapati di sini, yang di tengah dua adalah 4 dan 6. Okey, jadi apa yang kita nak dapatkan median adalah dengan kita tambahkan nilai tersebut. Okey, 4 tambah 6 bahagikan dengan 2. So, kita dapati 10 tak bahagi 2 adalah 5. So, mediannya di situ adalah 5. Okey, jadi kita dah bincangkan apa itu mod, kita dah bincangkan median dengan data ganjil dan juga data genap. Alright, seterusnya. Okey, so kita tengok kepada jadual tadi kita tengok data tidak terkumpul, jadi kita lihat ke pula data terkumpul. Okey, kenapa data terkumpul? Diletakkan dalam ni lah. Dia ada kekerapan bagi setiap nilai. Jadi kalau awak lihat di sini untuk contoh pertama, okey, diberi masa 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat. Kekerapan bagi 10 saat adalah 4. Kekerapan bagi 20 saat adalah 3. Kekerapan bagi 30 saat adalah 5. Okey, kemudian kekerapan bagi 40 saat adalah 5 juga. Jadi, kalau kita nak mengira median, okey, kita melihat kepada jumlah kekerapan dahulu. Jadi, kalau awak lihat macam tadi yang kita bincang bahawa data yang ganjil, kita akan ambil data yang di tengah-tengah. Makanya, kita jumlahkan dahulu kekerapan tersebut. Jadi kita dapati bahawa jumlah kekerapan adalah 17. Jadi bila dia 17, okey, makanya 17, N tu bilangan kekerapan lah. 17 tambah 1 bahagi 2. So iaitu data yang ke-9. Okey, data yang ke-9. Jadi kalau awak lihat kepada sini, yang kalau awak lihat dituliskan di sini 1 hingga 4. Ni kan 1 tolak 4 1 hingga 4, 5 hingga 7, 8 hingga 12. Macam mana dia boleh menyatakan ni? Berdasarkan kekerapan yang diberi, kan? 4 kan? 1, 4. Jadi maksudnya bila 1, 2, 3, 4. So ada 4 data. Seterusnya 3, kan? So tambah data ke-5, ke-6, ke-7. So tambah 3. Lepas tu 5 lagi kekerapan, data ke-8 sampai ke-12. Itu maksud dia. Okey, jadi bila kata data ke-9, makanya data ke-9 itu berada di dalam lingkungan di sini. Okey, yang di sinilah, somewhere here. So bermaksud ini adalah data ke-9 itu merujuk kepada 30 saat. Jadi mediannya 30 saat lah. Okey, tetapi kalau lihat pada contoh yang kedua pula, kita dapati bahawa kekerapan itu nilainya bergenap. Okey, genap. Dan kita tahu bahawa bila genap, kita kena ambil purata di tengah-tengah, data di tengah-tengah. Jadi digunakan kekerapan tu 14. Jadi maksudnya data 14 bahagi 2 maksudnya data ke-7. Kemudian 14 per 2 tambah 1. Okey. So kita dapat data ke-8. So yang di tengah-tengah adalah data ke-7 dan data ke-8. So kalau awak lihat di situ, data ke-7 di sini. Okey, data 7 sini. So data 7 merujuk kepada 20 saat. Jadi kat sini tulis 20 lah. Kemudian data yang ke-8 merujuk kepada 30 saat. Jadi 20 tambah 30 per 2. Okey, so kita mencari purata. So kita dapati mediannya adalah 25 saat. Okey, so saya harap membantu kamu untuk jawab soalan seterusnya. Okey, so untuk yang ni kita bincangkan yang pertama dahululah. Alright. Okey, saya telah tuliskan di sini, okey, jumlah kekerapannya iaitu 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 iaitu 13. Jadi data itu ganjil, betul? Jadi bila data itu ganjil, okey, kita akan cari data yang tengah-tengah ni berapa. Jadi 13 tambah 1 iaitu merujuk pada N lah tadi kan, N tambah 1 bahagi 2. So kita dapati adalah data yang ke-7. So data yang ke-7,
okey, berada di sini. Sebab 2 tambah 4 dah 6. So, 7-nya di sinilah. Jadi, kita akan lihat di sini. Jadi, maknanya harinya adalah hari ketiga. Okey, mediannya adalah hari ketiga. Okey.